Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Kita sambung lagi pada muzakarah kita tafsir Al-Quran yang dikarang oleh Imam Al-Fazin, yaitu Syekh Imam Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadi Al-Ma'rufi bil Khazini. Kita masih lagi cerita tentang Nabi Adam alaihi salam dan nenek Hawa. Ketika mana Adam alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam diterima taubat oleh Allah Ta'ala. Fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala firman pula, qul nahbitu minha jami'a. Berkata oleh kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, ihbitu, turunlah kalian semua. Siapa kalian sini? Yakni haula'il arba'ati, yaitu mereka itu 4 orang yang dululah. Siapakah 4 orang yang dulu? Nabi Adam alaihi salam, Hawa, Iblis dan Hayyat, yaitu ular. Jadi ihbitu dulunya Allah Ta'ala sebutnya qulna wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ihbitu ay inzilu ilal ardi, turunlah kalian semua kepada bumi. Siapa kalian sini? Yakni Adam wa Hawa wa Iblis wal Hayyat. Maka ketika itu fahubitu Adam bisar nadib. Maka turunlah oleh Nabi Adam tu di Sarnadib min ardil Hindi, di negeri Hindi, di negara Hindia, ala jabalin, di atas satu bukit, yuqalu dikatakan lahu baginya bukit Nudu. Wa uhbitat, dan turun pula Hawa oleh Siti Hawanya bijuddati, di Juddah. Wa Iblis, dan Iblis pula turun bil ibilati. Mana Ibilah ni? Min a'malil Basrati, daripada negeri-negeri di Basrah. Daripada negeri-negeri di Basrah. Wal Hayatu pula turun bi Asbahan. Maka
Sebelum ni Allah Ta'ala telah firman dah, qul nahbit wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Tiba-tibanya ayat ni qul nahbitu pula. Tu berkata oleh Allah Ta'ala nya ihbitu. Turunlah kalian semua. Siapa kalian tu? Yakni haula ila arba'ah. Iaitu mereka itu empat itulah. Iaitu Nabi Adam, Hawa, Iblis dan Hayyatu iaitu ular. Kemudian kenapa orang panggil kata ihbitu pula, sedangkan sebelum ni Allah Ta'ala suruh ihbit dah. Wakila, dan dikatakan oleh ulama mufassirun, innal hubutah, sesungguhnya perintah turun al-awwal. Innal hubutal awwala, sesungguhnya perintah turun yang pertama tu minal jannati ila sama'id dunya. Jadi perintah turun wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu tu perintah turun al-awwal dia panggil. Perintah turun yang pertama tu perintah turun minal jannati, daripada syurga, ila sama'id dunya, hingga kepada langit dunia. Wal hubutasani, dan turun perintah turun yang kedua ni pula minas sama'id dunya ilal ardi, daripada langit dunia ke bumi, ke dunia itu sendiri. Ini kata sebahagian daripada ulama mufassir. Tapi kata Imam Khazin wafihi, dan padanya wafiqil ni, padanya pada qil ni dha'fun, lemah. Karena tu dia buat mari dengan qilah. Qilah tu sendiri tu orang panggil sirah tad'if, dia panggil sirah lemah. Yang menunjuk kata bahawasanya atas ghaliknya pendapat yang lemah. Karena tu dibawa datang dengan qilah. Maka karena tu Imam Khazin kata pendapat yang mengatakan perintah yang pertama turun wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu, tu artinya turun daripada syurga ke langit dunia. Kemudian qul nahbitu minha jami'a, tu suruh Allah Ta'ala suruh turun pula tu daripada langit dunia tu ke dunia tu sendiri. Ini kata Imam Khazin dha'fun ila dha'ih. Kenapa? Li'annahu qala, kerana bahawasanya Allah Ta'ala berfirman fil hubutil awali, pada perintah turun yang pertama, walakum fil ardi mustaqarrun. Pada perintah turun yang pertama tu Allah Ta'ala firman wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Itu. Jadi perintah turun yang pertama tu Allah Ta'ala sebut dah walakum, dan bagi kamu tu, hei Nabi Adam, hei Siti Hawa, hei Iblis, hei ular, fil ardi, pada bumi ni, mustaqarrun, ialah tempat ketetapan, tempat mendiami, tempat duduk mendiami. Maka kerana ayat yang pertama fil hubutil awali itu Allah Ta'ala kata walakum fil ardi mustaqarrun, fadalla ala annahu kana minal jannati ilal ardi, maka menunjuklah oleh al-hubut al-awwal tu, perintah turun yang pertama tu, ala annahu kana, di atas bahawasanya annal hubutah, bahawasanya hubut suruh turun yang pertama tu adalah ia minal jannati ilal ardi dah, daripada syurga ke bumi tu dah, bukan daripada syurga ke langit bumi dah, bukan daripada syurga ke langit dunia, tidak. Kemudian waqul nahbitu minha jami'ah, tu barulah orang panggil perintah turun daripada langit dunia ke dunia, bukan. Tu kenapa? Faham pada ayat hubub al-awwal, perintah turun oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Adam, nenek Hawa, Iblis dan ular tu ada mengandungi ayat walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Ada. Maka pendapat yang rajihnya memang perintah turun yang pertama tu daripada syurga ke dunia tu. Tak ada sudut transit di langit-langit mana terus ke bumi terus. Lepas tu persoalan timbulnya, kenapa Allah Ta'ala firman pula qul nahbitu minha jami'a, berkata oleh Allah Ta'ala-nya ihbitu, turunlah kalian semua, minha, daripadanya, ay minal jannati jami'an, semua sekali.
wal asahhu wal qaulul asahi, dan bermula pendapat yang terlebih asah, terlebih kuatnya, innahu bahawasanya turun yang kedua tu, ayat qulnah bitu minha jami'a tu, kainatun adalah ia litakidi, ialah untuk menguatkan lagi perintah turun. Nah, untuk menguatkan saja. Nak takkid lagi, benar-benar Allah Taala suruh tu turun. Itu saja. Jadi dia artinya ada dua pendapat lah. Pendapat yang dhaif katanya ialah perintah wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Itu artinya perintah hubub al-awwal, perintah turun yang pertama itu Allah Taala suruh empat makhluk tadi itu tu kita Nabi Adam alaihissalam, Hawa, Iblis dan ular turun daripada syurga ke langit dunia. Kemudian barulah qul nahbitu minha jami'an hubub as-tsani, perintah turun yang kedua tu barulah minas sama'id dunya ila dunya ataupun ilal ardi. Itu tetapi pendapat tersebut dhaif. Kenapa? Karena pada ayat yang pertama tu Allah Ta'ala telah sebut dah walakum fil ardi mustaqarrun. Bagi kamu pada bumi itu ialah tempat kediaman, tempat ketetapan. Maka karena itulah pendapat yang terlebih asahnya, kedua-dua tu ialah perintah yang sama turun ke bumi. Lepas tu apa faedah orang panggil ifadatit takkidi? Apa faedah ke datang kerana dua qul nahbitu wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu wa qul nahbitu minha jami'a? Li ifadatit takkidilah, karena memberi faedah menguatkan perintah tersebut. Itu benar-benar disuruh turun, bukan Allah dah. Itu lah gitu. Kemudian Allah Ta'ala kata fa imma ya'tiyannakum minni huda. Tu fa imma, maka jika ya'tiyannakum datanglah akan kalian semua minni daripada akunya hudan, iaitu petunjuk. Tu faman tabi'a huda, maka barang siapa yang mengikutlah yang mantu akan petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada ketakutanlah di atas mereka itu, dan tidak ada mereka itu tidak adalah mereka itu di kalangan mereka yang kerungsingan. Baik. Fihi, kata Imam Al-Khazin, fihi ay fil ayah fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka sabitlah padanya, pada ini ayat Allah Ta'ala kata fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka jika datanglah akan kalian semua daripadaku akan petunjuk, hidayah. Jadi hidayah ni ada dua lah. Yang pertama hidayatul khassah, yang kedua hidayatul ammah. Hidayatul ammah iaitu orang panggil mempermasuk oleh Allah Ta'ala hamba tu ke dalam agama Allah, itu agama Islam. Itu orang panggil hidayatul ammah. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih. Itu barang siapa yang Allah Ta'ala mencerahkan dada dia untuk masuk Islam, maka dia berada di atas cahaya Allah Ta'ala. Artinya apa? Itu hidayatul ammah, masuk Islam. Kemudiannya hidayatul khassah, hidayah dengan yang makna khususnya, iaitu al-muwasilu ilallah, jalan yang menyampaikan seorang tu kepada Allah, iaitu hati dia tu dekat dengan Allah, usulu ilallah, sampai hati kepada Allah Ta'ala. Itu dia panggil hidayatul khassah. Maka dua-dua hidayah ni tidak siapa dia yang boleh beri melainkan Allah. Sehingga Allah Ta'ala kata, innaka, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahdi man ahbabta, tidak dapat memberi petunjuk hidayah kepada siapa yang engkau kasih, walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendak. Berarti hidayah itu semuanya milik Allah. Itu maka karena itu Allah Ta'ala kata fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka jika datang akan kalian semua
daripada aku akan petunjuk. Nah, jadi aku situ Allah lah. Tu kalau aku bagi petunjuk kepadamu, itu maknanya. Maka kata Imam Khazin, fihi sabik pada ini ayat tanbihun, peringatan, penjagaan ala azami ni'amillahi, di atas agung besarnya nikmat-nikmat Allah Taala ala Adam wa Hawa'i. Nah, ala Adam wa Hawa'i, di atas Nabi Adam dan nenek kita Hawa. Tuh. Ayat ni fa imma ya'tiyanakum minni hudan tu sebagai tambih, sebagai penjagaan, sebagai peringatan. Tu ala azami ni'amillah, di atas besar agungnya segala nikmat-nikmat Allah ala Adam wa Hawa, dan di atas Nabi Adam dan Hawa. Supaya ingat, ka'annahu seperti bahawasanya seolah-olahnya qala berfirmanlah ya Allah, wa in ahbattukum minal jannati ilal ardi faqad an'amtu alaikum bihidayati allati tuaddikum ilal jannati marratan ukhra ala dawamil ladzi la yanqati. Itu. Jadi seolah-olahnya ayat ni fa imma ya'tiyannakum minni hudani sebagai nak ceritakan besarnya nikmat Allah Taala di atas Nabi Adam dan Hawa. Ka'annahu qala, tu seolah-olahnya. Nah, qala berfirman Allah Taala, seolah-olahnya Tuhan nak kata lagu ni. Wa in ahbatukum minal jannati. Dan jika ahbatukum, kami menurunkan kalian, hei Adam, hei Hawa, minal jannati, daripada syurga, ilal ardi, kepada bumi, faqad, maka sesungguhnya an'amtu, memberi nikmatlah oleh aku, yakni Allah, alaikum, di atas kalian semua, bihidayati, dengan petunjukku, dengan hidayahku. Jadi itu nikmat besar lagi. Hidayah Allah tu lagi besar. Nah, daripada duduk di syurga sebelum daripada tu. Kenapa? Allati, yang mana bermula hidayah tersebut. Hidayah yang aku bagi kepadamu tu, hei Adam, hei Hawa, tuaddikum, mengembalikan kalian semua ilal jannati, kepada syurga, marratan ukhra, kali yang kedua, ala dawami, di atas berkekalan, allazi, yang qati'u, yang tidak lagi akan terputus. Tu tengok. Jadi masuk syurga hak mula-mula kejadian tu terputus. Dengan sebab Nabi Adam tu tak suka langsung lah. Ada orang boleh guna nama Allah Ta'ala nak menipu. Tu ada lah siapa? Iblis. Maka sebab tu kita tu jangan terpedaya. Orang guna nama Allah. Qala Allah, qala Nabi, qala Rasul, takbir. Contoh, guna nama Allah. Tapi nipu, merosakkan. Itu orang panggil penyambung tugas-tugas iblis. Jadi Nabi Adam tu tak suka kata ada orang guna nama Allah untuk menipu. Tertipulah Nabi Adam dan Hawa. Akhirnya turun ke dunia. Maka menangis sungguh-sungguhlah Adam, menyesal. Maka ini sebagai khabar gembira kepada Nabi Adam. Apa? Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka jika datanglah kepada kalian daripada aku petunjuk hidayah. Seolah-olah Tuhan nak kata mana? Wa in ahbatukum minal jannati ilal ardi, maka jika menurunlah aku akan kalian daripada syurga kepada bumi, faqad an'amtu, maka sesungguhnya memberi nikmatlah oleh aku, yakni Allah, alaikum, di atas kalian semua, hei Nabi Adam, hei Hawa, bihidayati, dengan hidayahku, allati tuaddikum ilal jannati, yang mana hidayah tersebut mengembalikan kamu kepada syurga, marratan ukhra, kali yang kedua, kali sekali lagi. Marratan ukhra mana sekali lagi, kembali pula ke syurga. Tapi kembali pula syurga ni ala dawamil ladzi la yanqati, di atas berkekalan dan tidak putus lah. Berarti besar dah hidayah Allah Ta'ala, besar lah. Nikmat tu sebut besar. Sebab tu dia kata tambihun ala azami ni'amillahi ta'ala ala Adam wa Hawa.
Ini sebagai penjagaan, nak memberi ketahui kepada kita bahawasanya besar nikmat-nikmat Allah Ta'ala di atas Nabi Adam dan Hawa. Apa nikmat yang sangat besar tu? Itu hidayah. Al-muwasilu ilallah. Jalan yang menyampaikan seorang tu kembali kepada Allah. Artinya masuk syurga Allah. La yang qati'u. Tidak terputus-putus lagi. Tak putus lah. Tu. Jadi mana besar? Duduk dalam syurga kena tipu dengan iblis. Dengan duduk di dunia dapat hidayah petunjuk Allah. Nantinya bila mati dikembalikan oleh Allah Ta'ala masuk syurga. La yang qati'u. Ni yang besar lagi. Nah. Hidayah Allah Ta'ala ni lah besar lagi. Apa sebab tu kita orang yang dapat petunjuk hidayah daripada Allah, wajib kita kena syukur banyak-banyak. Tu la in syakartum la azidannakum. Kalau kita pupuk, kalau kita syukur nikmat Allah Ta'ala tambah lagi. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur, rasa tidak ada nilainya orang panggil nikmat ni. Kerana hidayah ni orang panggil benda tak nampak tak kepala. Tu Tuhan yang al-munaimu bidaka ikin ni'ami. Tuhan yang menganugerahkan nikmat-nikmat yang halus-halus tak nampak dengan mata kasar. Mana dia nampak dengan mata kasar, hidayah, taufik, apa semua tu. Nikmat boleh baca Quran, boleh berzikir, boleh sebut nama Allah, boleh ingat mati, boleh wakaf amal untuk akhirat, boleh mengaji, boleh mengajar. Ini nikmat ni tak nampak di mata kasar manusia. Mata kasar manusia tu nampak duit, wang, harta, pakat dunia. Itulah orang panggil nikmat Allah. Padahal tak. Itu nikmat tu bukan nikmat tapi ibtilah ujian. Nikmat sungguh ni. Tiba-tibanya Allah Ta'ala bagi dan nikmat ni kita tak rasa nikmat. Ingat wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Wakilah kata setengah ulama mufassirun al-mukhatabu. Bermula mereka yang dituju cakapan fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Mukhatab ni hum ialah mereka itu zurriyatu Adam, ialah anak cucu cici Adam. Siapa? Kita. Mau tanya lagi siapa anak cucu cici Adam? Siapa anak cucu cici Adam? Kita dah. Kau ada anak toyo? Tak ada dah. Kita ni anak cucu cici Adam lah. Artinya dituju ke ayat ni juga kepada kita. Kata setengah daripada ulama tafsir. Apa makna? Yakni ni tafsir lah. Bagi pendapat ulama yang mengatakan fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka jika datang kepada kalian daripada aku hidayah petunjuk. Ayat ni kata ulama mufassirun sebahagiannya al-mukhatabu itu orang yang kena khitab, yang ditujukan ayat tersebut hum dzurriyyatu Adam, ialah mereka itu anak cucu cici Nabi Adam. Lagu tu kalau gitu maknanya apa? Yakni ya zurriyata Adam, wahai anak cucu cici zuriat tu Adam, imma ya'tiyannakum minni. Tu imma maka jika ya'tiyannakum datanglah akan kalian semua minni daripada aku. Apa? Rusdun, petunjuk, wa bayanun, penerangan, wa syari'atun, undang-undang agama itu. Wakilah kata setengah pula. Makna hutang situ kitabun wa rasul. Kata hidayah situ ialah kitab itu Al-Quran dan Rasul itu. Macam-macam mufassir lah mentafsir ke hudan apa. Kalau itu faman tabi'a huda, maka faman tabi'a huda ya fala khaufun. Gitu deh. Betul. Ayat bunyi gitu lah. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka barang siapa tabi'a yang mengikutlah yaman hudan, hudaya akan petunjukku. Siapa-siapa yang ikut petunjuk Allah. Tu. Mana? Itu syariat Allah. Petunjuk Allah tu kitabullah, Rasulullah, ulama-ulama ahlillah, ulama-ulama warasatul anbiya. Itu maksud. Siapa yang ikut petunjuk Allah, hidayah Allah,
ikut Quran hadis, ijma' ulama, qiyasus sahih. Nah, ikut ahlus sunnah wal jamaah. Itu maksud. Fala khaufun, maka tiada ketakutanlah alaihim atas mereka itu. Man ai fima yastaqbiluhum, pada barang yang telah mendahuluilah akan mereka itu. Ada ketakutan dah. Pada barang yang akan fima yastaqbil. Yastaqbil ini lagi akan. Benda lagi akan. Fima yastaqbiluhum, pada barang yang selagi akan mereka itu hadap. Tak ada takut. Ini kan orang panggil dua sifat waliullah. Karena dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala sebut, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Banyak ayat-ayat Allah Ta'ala cerita pasal la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. La khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Artinya ini wali-waliullah. Jadi sifat wali-wali Allah jelas disebut dalam Al-Qurannya, la khaufun alaihim, tidak takut apa yang mereka nak hadap lagi akan. Itu macam kita kan takut. Kenapa? Kenapa takut? Karena kita tu banyak langgar perintah Allah Ta'ala, banyak maksiat pada Allah Ta'ala. Tu tidak taubat pada Allah Ta'ala. Karena tu kita takut. Takut nak hadap mati, takut orang panggil nak masuk di alam barzakh, takut nanti hisab akhirat kelak, takut kita. Orang wali tak ada itu. Mereka tak ada takut dah benda nak hadap lagi akan. Sebab tu dah ayat yang lain Allah Ta'ala cerita kan. Tu apa ayat tu? Innal ladzina qalu rabbuna Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang berkata mereka itu Rabbuna, Tuhan kami, Allah ialah Allah. Kata saja tak jadi, kata serta i'tiqad. Innal ladzina qalu ma'taqadu lah, itu maksud. Innal ladzina, sesungguhnya orang yang qalu ay ma'taqadu, mereka tu berkata dengan lidah mereka serta i'tiqad dalam hati mereka. I'tiqad apa? Rabbunallah, Tuhan kami hanya Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Hanya Allah Tuhan kami. Rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah. Tuhan kami hanyalah Allah, tidak yang lain. Kemudiannya syarat lagi, summastaqam. Tu. Kemudiannya dia istiqamah. Tu dia istiqamah. Tu tengok. Istiqamah ni makna tetap lah. Tak berenjak dah. Tidak ke tu tak ada. Straight istiqamah. Ini payah ni. Sehingga katanya ulamanya, al-istiqamatu khairum min alfil karamah. Satu orang panggil perkara yang kita buat dengan istiqamah itu khairun, lebih baik, min alfil karamah, lebih daripada 1000 keramat yang mencarikan adab. Nak tanding dengan keramat mana? Naik atas langit terbang. Boleh lipat bumi. Gapo lagi? Boleh masuk dalam bumi. Boleh sampai Mekah semain nak sekelip mata kau gapo tak kira benda lah. Khari boleh lah adab 1000 mobil juga. Nak banding dengan satu istiqamah tu tak boleh. Lebih baik satu istiqamah lagi. Itu tengok. Kemudiannya dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tengok dalam Quran cerita Allah Ta'ala kata sesungguhnya orang-orang yang kata serta i'tiqad Tuhan kami hanya Allah. Kemudiannya dia istiqamah sampai dekat nak mati, tatanazzalu alaihimul malaikatu, turun di atas mereka itu oleh para malaikat. Malaikat kata mana? Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat kata kepada orang waliullah tadi, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu tu takut nak hadap benda yang lagi akan. Bersifat selalu dia dengan la khawfu. Alla takhafu wa la tahzanu, dan janganlah kamu rusing apa benda yang kamu nak tinggal di belakang. Bersifat selalu dengan wala hum yahzanun.
Lepas tu, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adu. Nah, memberi khabar gembira, berita gembira dengan syurga yang Allah Ta'ala janjikan kepada orang wali seperti itu. Jadi kalau kita nak lagu tu, kita kena usaha. Usaha apa? Usaha biar hati kita tu memang betul-betul orang panggil tidak ada Tuhan lain selain daripada Allah. Nah, hanya Allah Ta'ala sajalah hati kita. Kemudian istiqamah. Nah, darah daging dalam tubuh kita. Ni dak makai ubat ke ubat memberi sehat. Tak ada lah. Allah Rabbuna. Rabbuna Allah. Makan nasi 2-3 pinggir, nasi bagi kenyang. Tak ada lah Rabbuna Allah. Nah, tak istiqamah ni. Nah. Tu tengok. Panah pasang ekon sejuk. Ekon menyejukkan. Habis itu ya. Tu kalau orang tak mengaji ilmu akidah, ilmu tauhid sifat 20 tu apa gerah nak istiqamah summa istaqamu lagu mana? Rabbunallah. Tak leh. Itu. Jadi sebab tu kita duk mengaji sifat 20 tu jangan duduk pandai lekeh. Kenapa? Karena itulah orang panggil summa istaqamu. Nah, untuk istiqamah kalau orang panggil hati kita tu tetap dengan Rabbunallah, Tuhan kami hanya Allah. Tu kalau tidak tak boleh nak jawab tu dalam kubur tu tanya man rabbuka, Allahu rabbi rabbunallah, tak boleh nak jawab. Kenapa? Dalam dunia ni dua etika. Selain daripada Allah yang memberi kesan, yang memberi bekas, yang mengada, yang mencipta, tak boleh. Nah, basuh baju. Nah, contohnya basuh baju. Ni, tiba-tibanya etika kata air sabun yang menyucikan, yang membersihkan. Allah Ta'ala menjadikan kekuatan pada sabun dengan air untuk membersihkan baju. Lepas tu Allah Ta'ala tak buatlah baju tu bersih. Tak lah, sabun lah yang membersihkan. Jawabnya orang ni tidak Rabbunallah dengan istiqamah. Tu dia etikot selain daripada Allah Ta'ala. Tak ada lagi orang panggil yang memberi bekal. Mana? Siapa? Yang makan nasi 2 pinggir sedawa kenyang. Mulut kata Alhamdulillah. Hati etikot nasi bagi kenyang. Dengan kekuatan nasi yang Allah Ta'ala jadikan kepada nasi. Habis kita. Tak ada Rabbunallah ifastaqamu dah lah. Ni ingat baik. Maka sebab itulah dalam ayat yang lain Allah Ta'ala suruh ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Hei orang yang beriman dah, aminu billahi wa rasul. Beriman pula dengan Allah dengan Rasul. Itu orang panggil apa tu? Bukan tahsilul hasili, tapi takmilul kamil. Supaya melekat, menyempurna ke benda yang sempurna. Nah, memang kita mengaku dengan lidah kata Rabbun Allah, Rabbi Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbuna. Tetapi ada ke hati kita benar, teguh, kejak, etika kata Allah, satu-satunya Tuhan, pada zatnya satu, pada segala sifat-sifatnya satu, pada segala perbuatannya satu. Maka tak dapat tidak mesti kena mengaji ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab itulah guru kita di Masjid Azhar, Syekh Jamal Faruq Ad-Daqqa Al-Hasani, bila orang tanya apakah boleh si anu tu boleh jadi wali ke, si fulan tu si fulan ni dia digelar dengan Syekhul Islam Al-Hafiz ini gelar dia hebat dalam ilmu hadis ke apa. Tapi dalam ahli sunnah wal jamaah buku akidahnya dia ada lari daripada ahli sunnah wal jamaah. Maka jawab Syekh Jamal Faruq Ad-Daqqa Al-Hasani, tidak dapat mencapai makom serendah-rendah wali, wali sharif dengan wali kecil. Mereka mesti akidahnya bersih, bertepatan, muafakat dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu. Itu tengok. Jadi artinya orang yang mengikut kakak petunjuk, faman tabi'a huda, maka barang siapa yang mengikutlah ia man akan petunjuk Allah. Apa petunjuk Allah? Tu jalan yang menyampaikan dia kepada Allah. Ini mengikut Al-Quran, Sunnah, Ijma'ul ulama, Qiyasul fuqaha, Qiyasus sahih. Maka fala khawfun, orang ni tidak ada ketakutan alaihim atas mereka itu, ay fima yastaqbilun, pada barang yang akan menghadapilah oleh mereka itu, walahum yahzanuna, dan tidak adalah mereka itu di kalangan mereka yang kerungsingan. Tidak rusing. Tidak rusing atas apa? Ala ma khallafu. Tidak rusing ala ma khallafu, di atas barang yang meninggal, membelakangilah mereka itu.
Nak tinggal kereta, nak tinggal rumah, nak tinggal harta, nak tinggal anak bini, tak ada pusing lah. Kenapa tak pusing? Kerana dia memang betul dengan syariat Allah Ta'ala. Jaga anak bini tu mengikut syariat Allah Ta'ala. Harta sumber yang halal. Tidak ada hati terpaut dengan harta, walau satu sen sekalipun. Maka tak ada pusing nak tinggal harta. Maka bagi kita tak siapa sifatlah khaufun alaihim walahum yahzanun, nak hadap masa akhirat barzah itu takut rasa. Kemudian nak tinggal harta, kita tinggal anak pinak, harta beriak ni pun Allah pusing pula dah. Takutnya ambil kau tu balah anak beranak kita berebut faraid saka ke gapo. Kalau boleh nak suruh siap supaya ambil harta semua buh lebih bubur sekalian kita. Muat beli di alam barzah. Kenapa? Karena tu pusing, takut. Azan. Masuk isyak. Masuk isyak ni. Masuk isyak. Azan. Azan Mekah lambat-lambat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah.
Baik. Jadi sambung lagi tadi. Walahum yahzanun, dan tidak adalah mereka itu orang yang mengikut petunjuk Allah Ta'ala, mengikut Al-Quran, mengikut sunnah Nabi SAW, ijma'ul ulama, qiyasul fuqaha as-sahih, itu mengikut ahlu sunnah wal jamaah. Tidak adalah mereka itu yahzanunah, mereka yang kerunsingan, ay ala ma khallafu, di atas barang apa yang mereka akan tinggal. Tuh. Artinya orang wali lah. Nah, orang yang bersifat lagu ni, orang yang mengikut ahlu sunnah wal jamaah itu termasuk daripada waliullah. Awliya, waliyun min awliyaillah. Wakila, dan dikatakan setengahnya makna la khaufun alaihim wa la hum yahzanuna fil akhirati. Tidak ada ketakutan di atas mereka itu, dan tidak ada mereka itu mereka yang kerunsingan fil akhirati, di negeri akhirat. Tuh, akhirat kelak. Ada juga tafsir itu. Artinya akhirat kelak itu mereka itu tidak takut dan tidak rusing, happy sungguh-sungguh. Tu cerah cuaca muka mereka. Karena itulah Allah panggil nikmat yang sebenar-benar. Dunia ni memanglah bukan tempat nikmat, tapi kita ada berasa Allah panggil sebagai nikmat. Habis itu. Kemudian Allah Ta'ala firman, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Walladzina, dan orang-orang yang kafaru ay jahadu, kufur mereka itu, ingkar mereka itu. Wa kadzabu, dan mendustai mereka itu. Tuh, ingkar, kufur, ingkar, dusta mereka itu bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, ay bil Qur'ani. Ayat-ayat sini katanya mufassir bil Qur'an, dengan ayat-ayat Qur'an. Tapi kalau kita nak kira Al-Quran, ayat-ayat Allah Ta'ala, ayatullah ni ada dua. Ayatullah Qur'aniyah, nak kita baca Al-Quranul Karim ni. Ada ayatullah kauniyah. Bahasa alam ni. Tu bergerak matahari, bulan, bintang, gapo cerah, cuaca malam, pagi, petang, siang, malam. Gerak dia makhluk ni. Hujan, kemarau, banjir, COVID tak COVID, macam-macam ni benda ni semua ni ayatullah kauniyah. Ayat-ayat Allah Ta'ala hak bahasa kejadian. Ni pun ayat Allah Ta'ala juga ni. Tu bagai-bagai benda Allah Ta'ala buat supaya kita tu ambil ibrah, tapi tidak ambil ibrah, tidak ambil Allah panggil pengajaran. Tu buah kata-kata asing nak kait dengan Allah Ta'ala. Bukan juga gitu. Maksud tak kait dengan Allah Ta'ala. Sikit-sikit bala Allah Ta'ala, bala apa ni? Bukan ni. Bukan gitu. Jadi kalau kita Allah Ta'ala buat segala benda yang berlaku sekarang ni sia-sia kan buat ada orang jenis lagu tu. Pasti ada sebab-sebab. Pasti ada asal ucap apa Allah Ta'ala buat. Bagi orang-orang yang ulul albab, orang yang ada iman dalam hati dia, pasti dia akan dapat ambil ibrah, ambil pengajaran. Taubat daripada segala dosa-dosa. Ni COVID mari kita tak boleh nak kerja molek-molek, makin kedeku kopi pula harta nak sedekah. Ada juga lagu tu. Kenapa dia kata kita nak penuh huruf kita pun tak tahu cukup pada kerja-kerja tak boleh musim-musim COVID ni. Ada yang tengok. Artinya orang ni dia tak boleh nak ambil pengajaran dengan COVID Allah Ta'ala buat COVID ni. Sepatut menambahkan lagi iman dia. As-sadaqatu tarfa'ul bala. Nabi kata sedekah tu menolak kakak bala. Bagi dia COVID ni bukan bala barangkali. Sebab tu jadi kau berdekup COVID ni. Kau berdekup akhir tu. Tu. Tapi bagi orang yang boleh ambil ibrah, boleh ambil pengajaran lah setiap apa ayatullah kauniyah ni, pasti dia akan dapat
Tu mengambil pengajaran. Covid ni bermakna ada benda ni. Tuhan nak tegur kita ni. Barangkalinya kita ni terlalu kedekut sangat duk hipo-hipo dunia. Zakat tak keluar ke, zakat keluar pun nak cari hello. Ataupun keluar ke zakat rasa diri macam dermawan. Saya dermawan saya. Apa? Zakat dia tak tahu saya keluar. Pelik ni. Zakat keluar tak nak rasa dermawan. Kenapa? Kerana zakat tu hak wajib dah mungkin keluar. Dermawan apa? Benda hak wajib mungkin nak keluar. Ni. Ada orang setengah-setengah gitu. Rasa macam dermawan bila buat keluar zakat. Pelik. Zakat tu memang hak wajib atas buat keluar. Kerana wala harta tu harta mu cari tapi syarak ajar kata ada bahagia asnah yang dilapat. Atau kita keluarkan zakat tapi ada orang duk nyeleweng ke duit zakat. Contoh. Menghabiskan duit zakat asnah fi sabilillah pada benda-benda yang bukan yang sepatutnya, tidak kena pada asnah fi sabilillah. Bagi anugerah kepada jawi, kepada pekerja-pekerja jawi guna duit zakat asnah fi sabilillah. Aku mana tu? Buat program ni mengikut orang panggil tu program grant. Guna duit zakat asnah fi sabilillah. Apa ya ajar itu? Tapi ini bukan fitnah lah. Ini audit negara sendiri mendedahkan. Tu penyelewengan lah tu. Guna duit zakat cetak buku. Buku peribadi iyalah ke tu. Patutlah ramai lagi hak fuqara wal masakin ni. Patutlah ramai lagi orang panggil hak fakir miskin tu. Macam-macam lah. Sepatutnya boleh ambil pengajaran. Boleh ambil ibrah tapi ingkar. Kafaru, ingkar, jahadu. Kafaru mana jahadu, ingkar mereka itu. Wa kadzabu dan mendustai mereka itu bi ayatina dengan ayat-ayat kami bil Quran. Maka orang ni kata Allah, ulaika ashabun nar. Mereka itulah penghuni bagi neraka yaumal qiyamati lah. Negeri akhirat, hari kiamat, akhirat kelak lah. Dunia ni tak ada kena api neraka lagi. Duk sehat molek gitulah boleh berlakon lah pulas repair kau gapo wak dulu. Jangguk sikit cakap anak entar sikit kan nampak orang orang tak gamuk lah. Nak buka kertas siasatan penyelewengan duit zakat kita duk buat gapo semua tu. Ana pandailah dunia ni kita berwayat. Tapi akhirat esok ingat. Akhirat ada. Jangan buat wayat gitu di dunia. Akhirat esok kalau nak tunjuk wayat lah. Tu. Maka orang yang lagu ni ingkar dengan ayat Allah Ta'ala, mendustai dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Ulaika ashabun nari. Mereka itulah penghuni bagi api neraka yaumal qiyamati, iaitu negeri akhirat kelak. Dunia tak ada kena lagi api neraka. Mereka itulah kata Allah fiha ay finnar, di dalam api neraka khaliduna, kekal selama-lamanya. Nak kufur tak kekal apa? Apa makna khaliduna? Ay la yakhrujuna minha, tidak keluarlah mereka itu daripadanya api neraka. Wala yamutuna fiha, dan tidak matilah mereka itu di dalamnya dalam api neraka. Allah. Wak kata masuk dalam api itu kata mati kau sebab masuk api dah. Lepas tu tak mati boleh keluar tubik. Tubik pun tak boleh. Mati pun dah. Lepas tu diazab selama-lamanya. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab atau kama qala Allah. Ayat lain. Kullama nadijat juluduhum, tiap-tiap kali saya kulit-kulit mereka dalam api neraka, baddalnahum juludan. Kami gantikan dengan kulit-kulit yang baru. Liyazuqul azab, supaya mereka mengecapi azab itu lagu mana rasa pedihnya. Wal'iyadu billahi minha. Kita minta berlindunglah dengan Allah Ta'ala daripada api neraka. Minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada api neraka. Kenapa? Karena Allah Ta'ala kata fama asbarahum 'alan nar. Apakah yang menjadi kesabaran kamu di atas api neraka? Yakni kamu tidak akan dapat sabar dengan api neraka Allah. Begitu. Maka bermulalah kehidupan Nabi Adam di atas muka bumi ini, dan zuriat-zuriat Nabi Adam ni
diberi pilih nak ikut hidayah Allah, maka la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau mendustai, mengingkari ayat-ayat Allah, maka mereka itu ashabun nari hum fiha khalidun. Tu nak jadi orang mukmin, kan nak jadi orang kafir. Tu. Atau orang fasik, kalau kita agak mukmin tapi fasik. Apa berani sikit yang api neraka. Pilihlah. Itu maksud. Habis itu. Kemudiannya qauluhu azza wa jalla, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Maksud kita lain lah pula. Lalu Allah Ta'ala firman lagi, ya bani Israil, anak-anak Nabi Yaqub. Bani Israil ini ialah anak-anak Nabi Yaqub. Ittafaqal mufassiruna ala anna Israila huwa Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ajma'ina. Sepakat ulama-ulama mufassirun, ittafaqal mufassiruna, sepakat oleh ulama-ulama tafsir, ala anna Israila, di atas bahawasanya Israil ni huwa Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ajma'ina. Memberi rahmatlah oleh Allah Ta'ala di atas mereka itu Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim, dan sejahteralah di atas sekaliannya. Jadi ingat baik-baik, banyak kali dah kita ulang ni, demo nak marah sangat kalau orang Yahudi itu kadang-kadang buat demonstrasi ke apa, laknatullah alal Israil, astagfirullahalazim. Dan ngucap balik syahadat tu. Kenapa? Karena minta laknat atas Nabi Yaqub. Israil ni kena ke Nabi Yaqub alaihissalam. Tu Nabi Yaqub tu Israil. Wa makna Israil, dan bermula makna Israil itu Abdullah, ialah Abdullah. Wakila Safwatullah. Itu Israil itu artinya Abdullah, hamba Allah. Kata setengahnya Israil itu Safwatullah. Kata setengahnya Isra itu artinya berjalan malam. Il itu hamba Allah. Hamba Allah, Abdullah. Isra berjalan malam, artinya Israil hamba Allah berjalan malam. Siapa? Nabi Yaqub ni seorang hamba Allah yang gemar berjalan malam. Dia suka berjalan malam. Itu maka jangan duk celupang mulut huduh laknat Israil jangan. Duk laknat ke Nabi Yaqub. Dak, saya masuk ke orang Yahudi hak jahat tu. Kalau orang Yahudi hak jahat tu dia panggil Suhyuniyah, Zionis. Tu lagu tu. Jadi jangan nak marah ke orang, kata orang lain jangan. Nak marah ke Pak Mat, pergi kutuk ke Pak Leh. Apa dah. Ada kritik anda lagu tu. Kita sambung semula pula lah. InsyaAllah kita sambung pula ayatnya. Ya Bani Israila, ya Bani Israila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajli ma 'alimtu min wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita duduk dulu dah. Okey.